Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ramadan. Alhamdulillah, syukur, puji syukur pada Allah, hari ini kita masuk dalam bulan Ramadan. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli sama Syahrus Siyam, bulan puasa. Syahrus Sadaqah, bulan sedekah. Syahrus Sabr, bulan sabar. Syahrul Rahmah, bulan rahmah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan macam-macam lagi nama yang digelar kepada bulan Ramadan. Bila banyak nama digelar, maksud banyak fungsi dan banyak kelebihan. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita masuk Ramadan, jumpa kawan-kawan kita, kita ucap Ramadan Karim. Kita jumpa kawan-kawan kita, kita kata Ramadan Karim. Lepas tu dia jawab balik kat kita, Allahu Akram. Ramadan yang mulia, Allah lebih mulia. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya sematkan itulah. Dan apa saja yang kita buat mula pada semalam, semuanya akan digandakan oleh Allah SWT akan pahalanya. Maka perbanyakkanlah segala amalan. Amalan apa saja pun bagi banyak. Bagi banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita kuat, Allah bagi kita rasa kesedapan dan kelezatan daripada Ramadan, Allah bagi kita khusyuk, Allah bagi kita sedap, Allah bagi kita ni, saya Muhammad, rasa kemanisan dalam ibadat, terutama yang bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan jadi Ramadan ni dipengampun segala dosa-dosa kita. Salih alaihi wasallam. Dan Allah kurniakan kepada kita takwa di sisi Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook dan juga di TikTok, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan mulakan pagi ini dengan kita Sayyid Muhammad sedekahkan, dan kita sedekahkan ilmu ni kepada sahabat-sahabat kita dengan kita share live ni, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya. Kita menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir pada pagi ini. Ganti yang hari itu, hari Selasa hari itu kita tukar siap dengan share kan. Jadi Sayyid Muhammad, kita guna kitab tafsir Ibnu Katsir. Hari ini kita cerita tentang Sayyid Muhammad, salah satu makhluk Allah yang Allah taklifkan. Macam mana taklifan kepada kita, sama juga taklifnya kepada mereka yang namanya bangsa jin. Sama bangsa jin. Mereka puasa juga, dia masuk Ramadan hari ni. Hari ni pun mereka pun puasa juga. Puasa juga. Siapa mereka tu? Jin. Mereka semayang. Sama juga. Allahumma salli alaihi. Baik tuan-tuan, kita buka tafsir surah Al-An'am ayat ke-128. Terima kasih Saleha Abu Bakar, Dahsyat, alhamdulillah, Nurmahani, Liza Amani, Nuraini Isa, ahlan wa sahlan. Terima kasih tu banyak saya semat Ira Azira yang share, Helmi yang share, terima kasih banyak. Suhaini, terima kasih banyak yang mana share. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Surah Al-An'am ayat 128. Cerita tentang orang yang dia bersahabat dengan jin. Dia suka minta tolong dengan bangsa jin. Mereka sama-sama tolong-menolong di antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Macam mana keadaan dia? Surah Al-An'am ayat 128. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah, Allah cerita, dan ingatlah hari di waktu Allah akan menghimpunkan mereka semuanya. Siapa? Di kalangan jin dengan manusia. Semua berhimpun semua sekali. Lalu Allah kata, ya ma'asyaral jin, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.
Lalu berkatalah kawan-kawan mereka daripada kalangan manusia. Kawan-kawan mereka yang selalu duduk berurusan dengan mereka tu, yang duduk bersahabat dengan mereka ni, selalu minta tolong mereka ni. Mereka pun kata, orang di kalangan manusia dia kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan daripada sebahagian daripada kami. Kami pun tolong dia, dia pun tolong kami. Kami pun dapat manfaat daripada dia, dia pun dapat manfaat daripada kami. Maka Sayyidina Muhammad, dan kami telah sampai waktu yang telah engkau tentukan kepada kami. Maka Allah berfirman, Allah kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Neraka itulah tempat tinggal kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah mengkehendaki yang lain. Illa masya Allah, inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 128. Allah berfirman, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, akan hari yang engkau kisahkan kepada mereka dan engkau peringatkan mereka dengannya, wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah hari di waktu waktu Allah menghimpunkan mereka semua, yakni jin dan kawan-kawannya. Waktu berhimpun semua jin dengan kawan-kawan dia. Minal ins, siapa daripada kawan-kawan jin ni? Kawan-kawan jin ni daripada kalangan manusia yang menyembah mereka waktu hidup dekat dunia dulu. Waktu hidup dekat dunia, antara yang disebut sebagai kawan-kawan jin ni, nombor satu, mereka sembah jin. Mereka sembah jin. Baru-baru ni ada satu konsert dekat negara mana tak? Konsert sembah syaitan. Dia buat konsert, lepas tu dia buat penyembahan syaitan sekali atas. Dia duduk main pelik-pelik lah. Ni dia main makin lama makin pelik, kan? Tempat kita pun sama lah. Ni nak main pula hot time, main hot time, apa benar, dia pun tak tahu. Tak tahulah bala apa lagi nak main ni, ya Allah. Yang nak buat tu pula dalam bulan Ramadan, langsung tak ada sensitivity Ramadan. Apa yang mereka nak tunjuk, apa yang mereka nak buat, kita pun tak tahu. Tak tahukah? Ataupun saja buat-buat tak tahukah kata ni bulan Ramadan. Kita ni duduk negara Malaysia, bukan baru duduk 2-3 hari. Bukan kalau mereka duduk, kalau mereka tak faham kot ramai. Kita ni, negara ni, agama rasmi kita agama Islam, kan? Dan bulan Ramadan ni satu bulan kemuliaan untuk orang Islam yang jadi majoriti kat negara kita ni. Dan pasal apa nak pilih buat dalam bulan Ramadan? Pasal apa nak buat? Kalau jelah macam itulah. Tapi insya-Allah macam itulah. Tu Cik Ani kata. Masuk lagi tangkap Cik Ani. Kan? Okey. Betul lah. Jadi subhanallah tuan-tuan. Tak tahulah. Jadi subhanallah, dan Allahumma salli semat. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, macam-macam lagi yang disusun sebenarnya. Konsert secara besar-besaran disusun sepanjang tahun pada setiap bulan daripada luar negara, termasuk konsert-konsert daripada Allahumma salli Muhammad yang yang pelik-pelik ni lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, saya luahkan ketidakpuasan hati saya tu dekat media sosial saya lah. Bantahan saya. Saya tulis kat situ, saya membantah apa yang berlaku tu dan sebagainya. Jadi ramailah orang-orang yang komen, yang respon, yang kami pun bantah sama dengan ustaz bla 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 kat bawah tu kan, sebagainya. Lepas tu ada beberapa komen yang saya rasa macam yang trigger saya lah. Dia kata, ustaz ni cuba guna channel yang betul. Bila tegur ikut channel betul, ustaz post ni dekat dalam media sosial ni, apa manfaat yang boleh dapat macam tu dulu, kan? Itu di antara jalan expression yang kita ada, jalan untuk kita
express, kita nak tunjuk yang kita ni tak setuju. Kan? Kita ada 20 juta umat Islam dekat Malaysia ni. 20 juta umat Islam yang 80 ke 90% ada media sosial. Bukan tunggu orang kecil ni, muda-muda, orang tua-tua pun ada media sosial. Ni makcik-makcik depan saya ni pun berapa ramai yang ada ni. Cik Ani pun ada TikTok. Kan? Kan? Subhanallah. Bayangkan kalau tak payah ramai, separuh saja daripada orang Islam menggunakan media sosial dia untuk express, untuk tunjuk yang mereka tak setuju. Kan? Maka akan highlight, akan nampak terang yang orang Islam tak setuju dengan benda yang disebut sebagai kemungkaran. Yang nak main dia pada unsur-unsur LGBT. Kan? Dia lelaki, badan tough macam orang duk angkat besi tu, tapi pakai baju perempuan. Pakai baju dalam perempuan, pakai baju tinok perempuan, lepas tu duk buat lembut, tapi misal janggut ni. Dia buat macam tu. Jadi Allah sebab dia unsur-unsur yang macam tu lah. Satu benda yang dia pun nak bawa main masuk. Dan semalam kami dalam program semalam kami duk bincang, ada orang kerajaan, ada sesemat, ada pegawai-pegawai polis semua sebagai duduk sekali bincang. Saya kata apa yang dia pun nak buat sebenarnya. Dia nak test market, dia nak test tengok. Tap market tu tengok. Pasal apa yang filem Butterfly tu, Mentera Terbang tu baru keluar. Padahal dia dah launch, dia dah buat tahun 2021 lagi. Pasal apa ni waktu ni baru dia nak muncul. Pasal dia nak test, dia nak tap tengok market ni okey ke tak okey waktu ni. Orang boleh terima tak ni? Macam mana keadaan dia? Kalau okey, dan akan adalah susulan-susulan yang lain-lain yang akan main. Kalau tak okey, ada gangguan sikit, mungkin akan ada strategi yang lain. Tu di antara benda yang dia pun nak buat sebenarnya. Kita kena zahirkan protes kita. Kita tak setuju. Kita tak boleh nak tunjuk kata kita tak boleh nak duduk diam pun. Bayangkan kalau semua orang tak respon, biar lah, kita duduk diam sudahlah. Kita masuk bulan Ramadan, kita semayang sudahlah, kita buat ibadat sudahlah. Dia nak buat apa, dia punya pasal lah. Tiba-tiba diam semua orang. Agak-agak apa yang dia boleh buat lagi. Dia kata, tak ada siapa respon pun, tak ada orang yang protes pun. So dia buatlah apa yang dia buat. Saya juga sedih juga bila dibangkitkan dalam sidang Parlimen semalam ni. Saya cuma ada salah seorang daripada ahli Parlimen tu, dia menyatakan bantahan dia kepada program tu, yang dijawab oleh salah seorang daripada ahli Parlimen. Dia kata apa? Kalau tuan tak setuju, tuan tak payahlah pi. Macam tu je dia jawab tu. Kita rasa macam subhanallah, macam mana dia nak represent kita orang Islam bila dia sendiri cakap macam tu. Seorang ahli Parlimen dia sebut kata, dia bantah benda ni tak boleh berlaku, tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Perkataan yang keluar pada mulut dia senang, dia kata, kalau yang Muhammad tak setuju, yang Muhammad jangan pergi. Saya tak tahu lah. Baik. Itulah. Tahniah lah kan. Jadi dalam salawat Muhammad, maka subhanallah. Jadi tamanah saya kata tadi. Dia kata. Jadi subhanallah, daripada kalangan manusia. Yang pertama, dia buat apa? Dia menyembah mereka di dunia. Dia menyembah salawat Muhammad, menyembah jin waktu hidup kat dunia ni. Dia buat ritual-ritual penyembahan. Dia angkat jin tu sampai ke tahap jadi sembahan. Sampai ke tahap macam tu. Ada. Kan? Bahkan jin pula pandai pula. Dia pula pandai nak manipulate. Dia nak ubah supaya menambah keyakinan orang tu kepada yang dia sembah. Kan? Dia buat bagi bergerak sikit ke, dia bagi bunyi sikit ke, dia bagi keluar apa-apa ke. Dia buat tu, duduk sembah-sembah benda tu, tiba-tiba benda tu bunyi. Masya-Allah. Kan? Dia kata, betul ni aku sembah ni. Itu sebagainya. Baik, Allah selamat. Kemudian yang keduanya apa dia buat? Yang pertama menyembah, yang kedua memohon perlindungan, minta pertolongan daripada dia. Minta perlindungan daripada dia. Masuk pergi dekat hutan-hutan sikit nak kencing. Kan? Dia kata, ampun tok nenek, anak cucu tumpang kencing. Kan? Dulu gitu kan, macam ni kan. Lepas tu dia main tepi kita, dia kata apa? Silakanlah.
Tu agak tak kencing dah. Itu dia kata lah, lari pasal apa? Tadi minta tolong kat saya. Okey dah. Kita minta tolong apa? Anak cucu tumpang kecil dah. Lepas tu kata apa? Baiklah tok tolong cover Ustaz. Dengar bunyi kat tepi. Aduh subhanallah dia. Minta pertolongan daripada dia. Dan yang ketiga tu dah sekalian, Said Muhammad mentaati depa pula. Taat depa pula. Buat macam ni lah. Kena bagi macam ni lah. Kena buat macam tu lah. Baru ni sembang dengan seorang ustaz perawat. Ustaz perawat. Salih Al-Samad. Dia duk buat rawatan Islam kan. Buni Demai. Salih Al-Samad. Dia cerita pasal apa adanya macam saka. Tapi jangan, kalau sakit je jangan tuduh saka dulu. Kadang-kadang fitnah Tok Wan, Tok kita tu. Ni Tok Wan saya lah ni, dulu ni ada saka. Padahal orang tua tu tak ada, padahal dia sakit. Dia adalah penyakit dia. Tapi dia tak percaya tentang penyakit tu, dia kata Tok Wan dia ada saka. Padahal Tok Wan dia bukan bagi saka dia, Tok Wan dia bagi pusaka dia. Dapat tanah, dapat apa, duit, apa, kereta, apa semua sikit, dia tuduh Tok Wan dia ada saka. Dengan fitnah dulu. Kalau pi dapat tengok penyakit, pi buat rawatan macam tak ada penyakit, doktor kata ni pelik ni, cek tengok dah umur macam okey, tak ada penyakit apa, tapi ada sakit pelik, pi jumpa dengan Ustaz Ismail perawat apa ni, Ustaz Muhammad buat ruqyah. Kan, bukan ruqyah. Itu jiran sebelah rumah. Ruqyah. Dia pergi ruqyah yang ada ilmu dalam bidang perawatan Islam ni. Kemudian bagi dia rawat-rawat, tengok Allahumma salli Muhammad. Maka dia tengok, dia kata apa? Insya-Allah, ada jin. Bila ada jin, jangan letak saka dulu. Mungkin jin yang menumpang, jin yang berkenan. Dia test dengan kita. Waktu perempuan ni jaga elok sikit. Kita makcik tua dah, kita tak ada kot siapa nak berkenan. Yang berkenan kita tu jin yang tua. Tengoklah. Dia attach dah, dia attach dengan kita. Dia nak kat kita, dia tak mau bagi orang lain. Dia tak mau bagi orang lain main dekat dengan kita, dia tak bagi. Macam lah. Jadi subhanallah, kalau betul saka. Dia cerita, saya tanya kat dia, pasal apa saka dia kacau. Dia kacau orang, padahal dia saka. Ingatlah saka ni dia ambil, jin ni dia ambil sebagai pembantu. Dulu waktu mungkin ada, jangan letak hukum dulu. Boleh jadi waktu tu, zaman tu, depa tak tahu mungkin. Depa tak tahu hukum, apa hukum bela jin. Mungkin depa tak tahu. Mungkin ada keterbatasan ilmu. Waktu tu susah dapat ilmu. Bahkan mungkin waktu tu depa belum Islam pun. Boleh jadi tak? Boleh jadilah. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu takat mana Tok Wan kita yang betul Islam. Mungkin sebelum tu dia belum Islam lagi. Kemudian kita tak tahu kan. Jadi tak boleh, jangan hukum lagi, jangan hukum apa-apa. Saya pun duk pesan lagu tu. Tak usah duduk tuduh siapa-siapa. Kalau ada, pi buat rawatan, buang aja. Dan tak usah pun duk tuduh Tok Wan mana, Tok mana, bagainya, tak usah duk tuduh. Pi selesai buang aja. Dia cerita pasal apa yang dia mengganggu lah ni. Sedangkan dulu dia tak ganggu. Dulu waktu dia ambil dia sebagai pembantu. Dia buat kerja bagi pihak dia. Tolong angkat barang, tolong pindah tu, pindah ni, tebang pokok, tolong apalah benda-benda yang dia tolong jaga kawasan, tolong macam-macam duduk dalam hutan maklum saja kan. Lepas tu, dan dia waktu tu dia beranggapan benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang Allahumma salli ala Muhammad. Ni bagus nak tanya ni. Allah tak erti nak eja nama tu. Assalam Ustaz, kalau ada asma tapi bulan puasa tiba-tiba semput, kalau kita pergi ambil pam asma batal puasa tak? Saya nak jawab soalan ni. Sana saya tolong ingat balik, saya berhenti tahu mana. Pasal nampak soalan. Bila kita ada asma, kita penat waktu bulan puasa. Ambil inhaler, sedut masuk dekat dalam tekak ni sampai dalam rongga ni, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Terbuka hidung, mulut, telinga, kubul, dubur, rongga-rongga terbuka ni,
masukkan sesuatu kat dalam dia, apa hukum dia? Batal puasa. Kena batal puasa. So inhaler pakai tarik masuk ke dalam ni, jumhur ulama batal puasa. Ni saya buat tu pendapat pertama lah. Jumhur ulama sebut batal puasa. Pasal dia masukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Jadi batal puasa. Habis tu macam mana Ustaz? Nanti maksudnya hari tu terbatal puasa dia. Nanti bila dia sihat, bila lepas Ramadan, dia qada balik puasa yang dia terpaksa buka pasal dia terpaksa pakai inhaler sebab sakit dia. Ada orang puasa, Salih Ahmad, dia tak sampai ke tahap dia nak kena buka puasa dia. Dia sakit tapi tak tahap sampai buka puasa. Ada orang sakit, Allah bagi keringanan untuk buka puasa. Dia sakit, dia musafir, dia sakit, dia boleh buka puasa. Dia tak berdosa sebab dia sakit. Nanti dia qada balik. Dan orang ni juga orang dikira sebagai orang yang sakit. Dia pakai inhaler sebab dia sakit, maka dia ada rukhsah keringanan untuk dia buka puasa sebab dia sakit. Bahkan pula dia terpaksa pakai inhaler pula, nak sedut masuk dalam kerongkong dia untuk jaga nyawa dia, maka dia boleh buka puasa. Salih Muhammad, nanti dia pi bila sampai dah habis daripada Ramadan, luar Ramadan, dia qada balik. Dia tak berdosa. Faham tak? Cuma ada pendapat ulama contemporary, antaranya ialah sesama Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri yang menyatakan bahawa tidak batal sebab dia Salih alaihi Muhammad ambil nombor satunya, dia sampai dekat ruang ni saja dan dia bukan makanan. Yang keduanya hujah dia ialah sebab dia nak jaga nyawa, itu lebih utama. Maka Salih Muhammad, pendapat mereka ulama-ulama contemporary, ulama mutaakhirin ni, Salih Muhammad dia kata tidak batal puasa. Jadi kita ni nak keluar daripada khilaf, kira batal lah, senang. Keluar daripada khilaf, kira batal, nanti qada balik. Tu jawapan dia, insya-Allah. Baik, patah balik kisah kita ni. Tuan-tuan, jadi dulu depa ambil tu dengan tujuan untuk tolong bantu apa semua, dan depa duk sangka waktu tu manalah fikir lagi 50 tahun akan datang, 60 tahun dan mungkin 100 tahun akan datang. Waktu tu dah ada kereta, depa pun tak nak tengok kereta waktu lagu mana. Dah ada handphone, dah ada alarm sistem, dah ada apa semua. Dah jalan besar, dah tempat ni pun dah jadi bandar dah. Depa pun tak terfikir lagu tu. Depa duduk waktu tu dalam hutan dan depa memerlukan yang tu. Dan depa rasa macam anak cucu depa pun perlu jagaan macam mana yang depa. Faham tak ni? Kita duduk dalam ni, kita kata, ni anak cucu aku ni mesti perlu ni. Ni kalau aku simpan kereta ni lagi 10, lagi 50 tahun lagi ni, nanti mesti anak cucu aku nak pakai. Padahal waktu tu entah kereta tak ada, tak tahulah lagu mana kereta pun tak tahulah kan. Entah duduk saja berjalan pergi lagu mana, tak tahulah. Jadi dah Salih Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi kita macam itulah depa duk sangka kata anak cucu dia perlu. Maka akad yang berlaku di antara dia dengan jin tu ialah sampai bila-bila. Sampai dia untuk jaga dia dan jaga keluarga dia. Sebab tu dia jaga. Tapi bila berlaku akad, dia ada imbal balik. Imbal balik macam mana? Hang bagi kat aku kena bagi kat hang. Aku tolong hang dengan yang ni, hang kena bagi aku. Maka adalah ritual-ritual tertentu yang dia kena buat sebagai nak balas jasa kau tu. Adalah apa-apa benda yang dia buat, kita tak tahu lah, saya nak sebut pun saya takut salah kan. Tapi ada benda. Tapi dia aja yang tahu nak buat apa. Mungkin isteri dia tahu nak kena buat apa. Kan? Saya Muhammad. Pergi jumpa dengan saya jumpa dengan Allah Muhammad waktu kita pergi jumpa dengan ni, ingat tu kita jumpa Baba cerita. Ingat tak itu? Dia cerita apa yang dia kena buat tu. Sebab dia kena gangguan tu apa semua. Dia tengok balik, kena buat macam ni apa sebagainya. Jadi Tuan Salih Muhammad, jadi bila sampai kat anak dia, sampai kat cucu, tambah dah bercicit dah, cucut dah. Berapa tahun dah, berapa lapis dah daripada tu. Cucut lah kot, saya pun tak tahu apa. Tuan-tuan, dah berapa lapis dah, lagilah tak tahu apa. Jadi bila dia tak buat apa yang macam mana yang sepatutnya buat, tu yang dia start kacau. Dia nak orang hampa janji apa yang pemungkir janji. Dia kata, mana tahu, kira apa tahu tak tahu, dia bukan kira lagu tu. Akad ada janji yang kena buat lah. Faham tak ni? Itulah yang berlaku sampai dia kacau
yang kemudian mai. Jadi tuan-tuan, untuk mentaati mereka. Sebahagian membisikkan kata-kata palsu yang dihiasi untuk menipu sebahagian yang lain. Janjilah yang indah-indah. Kau ni janji kau ni janji kau tu. Ketika itulah Allah berfirman, Ya ma'asyaral jin, qad istakthartum minal ins, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Iaitu, kemudian Allah berfirman, wahai golongan jin, dalam konteks kalam tersebut menunjukkan adanya kalimat yang dihapus. Makna firmannya, qad istakthartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia, yakni telah banyak menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Sebagaimana Allah firmankan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Dia dengar nak baca, laju je baca, Ustaz baca. Ustaz baca kami boleh ikut ni ayat apa, surah apa? Surah Yasin. Oh patutlah. Surah Yasin ayat 30, surah 36 ayat 60 hingga 62. Ali bin Abi Talib meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata apa? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Allah pesanlah, jangan duk sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah peringat. Dan hendaklah kamu menyembahku, ini jalan yang lurus. Sungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar daripada kamu, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Kata dah Sayyidina Muhammad, syaitan tu dia buat apa? Dia subhanallah Sayyidina Muhammad, ramai dah orang yang disesatkan oleh syaitan. Tuan-tuan, asal usul jin ni lagu mana? Mana mai asal usul jin ni? Kita tengok sikit perbincangan tentang jin. Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut Allah ciptakan jin ini daripada ma'arij. Apa maksud ma'arij? Lidah api yang paling panas. Api yang menjulang-julang tu, tang lidah, tang hujung tu. Api yang menjulang tang hujung tu. Tang tu. Dia panggil ma'arij. Itulah Salib Sayyidina Muhammad, api yang diciptakan, yang diciptakan Allah. Jin diciptakan daripada yang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah cerita pula dalam Al-Hijr. Saya semak, kami jadikan dia sebelum itu daripada As-Samum. Tadi Ma'arij, ujung api tu. Yang ni As-Samum pula. As-Samum ni apa ni? Angin api yang panasnya menyerap hingga ke liang rumah. Dia ujung api tu, lepas tu haba tu, bahang dia tu, yang sampai rasa masuk dalam tu. Yang tu, daripada yang tu diciptakan jin. Allahumma salli Muhammad. Jadi Ma'arij bermaksud nyalaan api yang sangat kuat dan sangat panas bahangnya, ataupun nama dia selainnya panggil Al-Hab. Jilatan api yang bercampur di antara satu sama yang lain, merah, hitam, kuning, biru. Setengah ulama mengatakan Ma'arij itu ialah api yang bercampur warnanya dan sama maknanya dengan As-Samun, iaitu api yang tidak berasap tapi sangat tinggi suhu panasnya. Angin As-Samun yang telah sebati dengan Ma'arij itu Allah jadikan ja'an ataupun jin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jadi sifat-sifat api itu ada pada jin lah. Api ni sifat ringan, dia menjulang. Macam itulah sifat dia. Kita ni jenis tanah. Bila tanah, kita melekat kat tanah. Kita berendah. Kita berjalan. Kita tak boleh nak tinggi, tak boleh nak naik. Pasal kita tanah. Mereka jenis daripada bahang api. Daripada api. Dia menjulang naik ke atas. Itu sifat dia. Jadi subhanallah. Lagi apa ni? Dia berbagai warna. Tengok api ni macam-macam warna dah. Biru ada. Warna biru ada. Warna putih. Warna merah. Warna oranye. Macam warna lah. Demikianlah sifat jin. Kita warna ni semua warna tanah ni. Kan? Yang putih sikit warna tanah putih. Yang kulit gelap sikit warna tanah liat hitam. Tanah liat putih. Begitulah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian boleh apa lagi? Dia bentuk dia tak tetap. Api. Lepas tu dia boleh memanjang, boleh mendek, lengkok kiri, lengkok kanan. Sebuah hadis
Riwayat Ibn Mas'ud mengatakan bahawa angin yang dijadikan ja'an itu hanya satu bahagian daripada 70 bahagian as-samun, anginnya, yang angin panas tadi ni. Dan api yang sangat panas inilah Allah menciptakan jin, iaitu daripada dia punya sel-sel dia ataupun nukleus api itu, kemudian Allah masukkan roh ataupun nyawa padanya, maka jadilah dia hidup sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Banyak ulama tafsir berpendapat jin diciptakan sebelum Nabi Adam ada lagi, jin dah ada dah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, menurutnya jin menduduki muka bumi ini sallallahu alaihi wasallam sebelum manusia duduk kat bumi. Sebelum manusia dipanggil apa, jadi khalifah kat muka bumi ini, sebelum tu jin dulu. Sebelum jin tu para malaikat dulu. Dalam kitab ada cerita, saya tak ingat nama kitab tu, waktu tu kami duduk bincang. Ada sebuah kitab cerita, kitab yang ditulis ratusan, bukan bahkan ratusan tahun dulu. Dia cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sekilas Ustaz, sekilas 30 tanya, Ustaz pakai earphone batal puasa tak? Duduk tahun ni tak batal, masuk tahun ni tak batal lagi. Masuk sampai dalam telinga tu baru batal. Dia punya ni bangkai ni. Takat ni tak bagi. Pergi duk korek telinga tu batal. Masuk kayu tu batal. Masuk cotton bud tu batal. Hidung apa, korek hidung batal tak? Tak batal. Korek hidung tak batal. Kalau korek hidung sampai lepas tulang ni tenggelam betul. Tak, yang tu baru batal. Lepas tulang ni baru batal ni. Tengok ni. Tapi kalau korek hidung, ambil yang tu, masuk tu balik, telan, tu batal. Itu perangai nama dia tak senonoh punya perangai. Mana? Kelok ingwe, batal. Kelok ingwe, tak batal. Ingwe keluar, tarik balik, dekat ni tak batal lagi. Tarik, tarik, gok telan, telan. Kalau dia duduk kat dalam ni, dia masuk meneleh kat dalam ni, telan, tak batal. Keluar mata ni, lepas pada gigi, masuk balik dalam, telan, batal. Dalam tafsir Ibn Kathir sallallahu alaihi wasallam cerita jin diciptakan sebelum penciptaan Nabi Adam. Penghuni bumi sebelum manusia adalah Hin dan Bin. Allah jadikan jin menguasai mereka, jin membunuh mereka kemudian tinggal di bumi setelah berlakunya peperangan. Dalam kitab ada cerita, sebuah kitab sallallahu alaihi wasallam cerita manusia sebelum manusia jin yang duduk kontrol bumi ni. Manusia sebelum manusianya jin, sebelum jinnya para malaikat, sebelum para malaikat sallallahu alaihi wasallam, iaitulah burung-burung besar. Ya, burung-burung besar yang menguasai. Tak tahu burung-burung besar. Tapi betul dinosaur, bila dia jumpa dinosaur, T-Rex ke apa itulah, Arabanosaurus, yang mana Saurus kat ujung tu. Tuan-tuan, dia ada tulang pelvik dia kan. Tulang dia tu tulang burung. Dia berjalan macam burung. Kaki dia kaki macam kaki burung. Besar. Sebab tulang dia kat sini ni tulang burung. Aduh. Tapi dia biasalah, dia ada tangan dia kan. Boleh jadi tak tangan dia tu yang macam tu kepak. Boleh tidak kan? Boleh jadi tak? Kan? Dan rupa-rupanya dia berjumpa satu spesies yang dia panggil T-Rex tu. Dia rupanya dia berbulu, dia ada bulu apa dia panggil tu? Bulu pahat, bulu apa? Bulu pelepah tu. Dia ada bulu tu. Dia berbulu rupanya. Jadi sama subhanallah sebab Allah alam, tak tahulah. Kita berhenti tang tu lah maksudnya dia jin. Jadi Ad-Dahak Ibn Abbas kata, setelah jin membuat pelbagai kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah, maka Allah mengutuskan iblis kepada mereka bersama para tentera daripada langit. Mereka membunuh para jin dan mengusirnya daripada bumi ke pulau-pulau di tengah laut. Imam Hasan Al-Basri mengatakan iblis bukan daripada golongan malaikat sedikit pun, akan tetapi iblis ada asal mula dia para jin. Kemudian sebagaimana Adam asal mulanya manusia.
para jin diciptakan daripada api. Mereka seperti Bani Adam yang makan, minum dan berketurunan. Iblis ni dia asal jin. Iblis ni daripada kalangan jin. Sayyidina Muhammad. Yang namanya apa? Allahumma salli Muhammad. Nama apa? Azazil. Bukan Israel kan? Yang tu yang lain. Azazil. Azazil ni tuan-tuan, dia bukan malaikat. Dia jin. Tetapi ibadatnya sangat hebat sampai Allah letakkan dia taraf dia lagi tinggi pada malaikat. Dia jadi ketua malaikat. Dia seorang jin, satu jin yang ada taklifan dekat dia untuk dia buat ibadat. Dia ibadat sungguh-sungguh sampai level dia makam dia naik lagi terror pada malaikat. Sebab tu ada satu sifat yang sifat ni tak ada pada malaikat, yang akhirnya menyebabkan dia ditendang keluar pada syurga. Dan semua Allah dia jadi sehina-hina makhluk. Sifat ni ada dekat makhluk nama jin dengan manusia. Nama dia sombong. Malaikat tak ada sombong. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat dia beriman, taat, dia tak nafsu. Kita Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Faham ni? Lepas tu bila sampai tak saya sebut Allah bersama Allah suruh jin untuk sujud kepada Adam, dia tak mau. Fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Fasajadu, semua pun sujud bila Allah perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dia ni minal jin, dia daripada kalangan jin. Iblis ni daripada yang jin. Fafasaqa an rabbih, dia fasik, dia engkar akan perintah daripada Tuhan dia. Jadi sebab itulah dia kena tu. Jadi apa beza dia antara jin, iblis dengan syaitan? Nah, kenapa pula apa beza dia antara iblis, syaitan, jin? Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan banyak ulama lain bincang panjang tentang iblis, syaitan dan jin ni. Saya si Muhammad. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya kita boleh tengok bahawa macam ni. Jin, saya si Muhammad. Iblis satu. Iblis ni dia daripada kalangan jin. Satu lagi manusia. Jin dengan manusia, saya si Muhammad. Daripada jin dengan manusia inilah jadinya syaitan. Syaitan ni dia mai daripada dua kelompok ni, daripada jin dengan manusia. Dia kata syaitan ni kita tak nampak. Ada syaitan yang kita nampak. Syaitan yang kita nampak ni syaitan daripada kalangan manusia. Sifat syaitan ni tuan-tuan sekalian, nama daripada syaitan sendiri, Shim Ta Nun, itu sendiri bermaksud jauh. Jauh maksud ni dengan dua maksud. Satu, dia jauh daripada rahmat Allah. Yang kedua, tugas dia ialah menjauhkan manusia daripada taat dekat Allah. Kalau dia buat perangai jenis orang nak buat ibadat dia tak suka, orang nak buat dekat, tak kiralah dia daripada kalangan orang Islam, bahkan orang bukan Islam, mereka tak suka orang nak dekat daripada Allah, dia cuba nak bagi jauh. Itu dia syaitan daripada kalangan manusia yang tak kena ikat bulan Ramadan. Dia tak kena ikat. Ni kena ikat syaitan bulan Ramadan kan. Relax lah macam ni kata, relax lah, ni kita tak apa, syaitan tak kacau kita kan. Syaitan yang besar-besar aja yang kena ikat. Adapun dia bala tentera dia masih bergerak bebas, kata ulama. Yang duduk, yang tak terikat lagi syaitan yang duduk dalam kita. Itu yang duduk ada lagi. Fahamlah? Tu. Jadi iblis tetap iblis, dia daripada kalangan jin, Salih Muhammad. Malaikat yang syaitan ini dia main daripada dua kelompok. Satu kelompok yang namanya manusia, satu lagi kelompoknya nama jin. Minal jinnati wan nas dia panggil kan. Surah An-Nas lah.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wa nas, daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ada bomoh yang pakai jin. Ada yang kita panggil bomoh tapi tak pakai jin. Dia pakai bacaan dan doa-doa. Tapi yang sebelah tu kita selalu tak panggil bomoh. Selalu kita upgrade dia, kita panggil dia ustaz. Walaupun dia tak ustaz. Memang kita macam tu lah semua. Tapi yang orang ni tak panggil doktor pula lah. Yang buat kerja apa, saya ni pandai lah lukis-lukis buat mengenal sikit. Cik arkitek tak panggil pula saya arkitek. Tapi kalau pandai-pandai sikit mau panggil ustaz. Kami dulu dekat Yaman lu semua panggil ustaz. Geng-geng buat driver panggil ustaz, driver. Sawak Said, driver geng taksi driver kan. Ustaz ni tuan lah. Dia level dia tuan je lah kat sana. Tapi kat tempat kita ni ustaz ni kira orang agamawan dia panggil ustaz. Tengoklah ada kadang setengah yang pakai, orang pakai setengah pakai jin. Baik, Allahumma salli. Lalu Qatadah kata wa qala awliya'uhum minal ins rabbana tamta'a ba'duna. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka daripada golongan manusia, wahai Tuhan kami, sungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebagian yang lain. Artinya kawan-kawan jin daripada golongan manusia mengatakan demikian sebagai jawapan atas perintah Allah. Bila kata lagu tu, yang geng-geng dia orang, yang geng manusia ni kata apa? Dia kata kami ni pekat-pekat tolong antara satu sama lain. Kami dapat manfaat, mereka pun dapat manfaat. Lalu Ibnu Abi Hatim katakan, ayahku menuturkan kepada aku daripada Hasan tak ayat dia berkata, Tuhanmu telah memperbanyak penghuni neraka pada hari kiamat. Maka teman-teman mereka daripada kalangan manusia berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan daripada sebagian yang lain. Al-Hasan berkata, kesenangan yang didapat sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain tidak lain kerana jin menyuruh dan manusia melaksanakan. Sebenarnya lagu tu dia rasa macam dia tu jadi khadam kat kita, padahal kita lah khadam kat dia. Dia manipulate-nya. Nampak macam dia buat. End up dia kata apa? Tengok apa yang kita kena buat. Hang kena pergi buat yang tu. Hang bulan ni kena buat macam ni. Hang nanti kena buat yang tu. Dan dia siapa khadam dekat siapa ni? Betul ni? Dia berasa macam kawan tu khadam kat dia sampai dia panggil dia tu khadam. Padahal sebenarnya dialah khadam kepada kawan tu. Itu sebenarnya. Muhammad bin Ka'ab berkata tentang firman-Nya, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Tuhan kami, sungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebagian yang lain, yakni persahabatan dekat dunia dulu ni. Ibnu Jurayj berkata, pada zaman jahiliah bila seorang singgah satu tempat, tengok ni zaman jahiliah lah. Ibnu Jurayj cerita. Ibnu Jurayj cerita pada zaman jahiliah bila seorang singgah di satu tempat, dia mengatakan, aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Itulah kesenangan mereka. Kata, bila sampai tempat dia kata apa? Aku berlindung daripada tempat kawan tempat jaga ni. Faham tak? Sama macam kita kata dia cik ni. Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing. Mana tak? Lepas tu dia kata, bila masa aku kahwin dengan Tok Hang oi, dia kata. Hang panggil aku nenek. Kan? Tuan-tuan, subhanallah. Jadi, lalu mereka beralasan pada hari kiamat, apapun kesenangan yang didapat jin daripada manusia ialah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berupa pengagungan yang jin dapatkan daripada manusia yang minta perlindungan kepada mereka hingga mereka katakan, kami melayani manusia dan jin. Yang sebenarnya dia dapat apa ni? Kita agungkan dia, padahal dia akan dapat apa? Satu bila Nabi duduk dengan sahabat tu, tiba-tiba sahabat jatuh, dia kata, ni kerja syaitan ni. Dia kata, jangan kata macam tu. Kita ni, ni syaitan punya kerja, ni syaitan punya kerja. Padahal syaitan kali buat apa pun, kita yang duk besar-besar dengan dia, lagi dia besar. Ni semua jin lah, ni semua jin-jin. Dia kata, aku tak buat pun. Kata, semua jin. Dia kata, dia pun duk rasa macam kita terror lah. Waktu tu, rupanya kita terror. Kita pun tak tahu kata kita terror. Makcik tu duk kata kita terror sangat. Itu lagi dia rasa macam dia lagi power, lagi besar. Lagi dia menakut-nakutkan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allah berfirman, wa balagna ajalna alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada waktu
yang telah engkau tentukan kepada kami. As-Sudi mengatakan maksudnya adalah kematian. Manusia kata lagu tu. Qala an-naru mathwaakum. Allah firman, neraka lah tempat duduk kamu. Yang ni tempat tinggal dan kediaman kamu beserta kawan-kawan kamu. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Iaitu kamu tinggal di sana kekal selama-lamanya kecuali jika Allah berkehendak lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terus kepada perenggan yang paling akhir, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam mentafsirkan ayat ini dan jalur Sayyidina Allah bin Saleh, Muawiyah bin Saleh menuturkan kepada Qul Ali bin Abi Talha, Ibnu Abbas dia berkata tentang ayat qala an-nar mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Neraka itulah tempat diam kamu sedang kamu kekal dalamnya kecuali kalau anda menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi mengetahui. Ia berkata sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahawa tidak patut bagi siapapun untuk memutuskan hukum bagi manusia mendahului keputusan Allah dengan menempatkan mereka di syurga ataupun neraka. Tak patut kita duk kata apa, kata hang tu neraka ni, ni inilah, ni ahli neraka. Yang kita boleh nasihati ialah jangan buat macam ni, boleh menyebabkan kamu masuk neraka. Jangan buat macam ni lah, ni bahaya ni, macam ni boleh gugur, boleh rosak akidah ni. Kita boleh kata dia hang kafir. Tak boleh kata kat dia hang ni ahli neraka. Tapi kita wajib menasihati, jangan buat perangai yang boleh menyebabkan dia dimasukkan dalam neraka. Itu beza tu. Boleh faham tak? Jadi insya-Allah. Tuan-tuan, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok yang berjumlah 3,600 orang pagi ni, alhamdulillah rabbil alamin. Dan di Facebook, alhamdulillah rabbil alamin, syukur pada Allah. 300 orang pagi ni, 3,000 pula. 370 orang pagi ni, insya-Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan jadi manfaat insya-Allah sebaik-baiknya. Tuan-tuan, dan bulan Ramadan ni kita nak buat kempen wakaf. Sekali pun saya ada live di MHI sekali nan. Kita ada live kat MHI untuk kempen wakaf di Kedah ni. Makcik-makcik tak payah bagi kod lain lah bagi kita. Pasal kita nak cari 5 juta untuk buat 2 bangunan kiri kanan ni. Kat sini satu bangunan, Ustaz Muhammad ada bangunan pejabat, bangunan bilik guru. Pasal ni kita akan balik, kita akan convert dia balik jadi masjid. Pasal sini adalah sebenarnya 2 tingkat masjid belakang, bahagian belakang ni. Jadi Ustaz Muhammad kita akan buat bilik guru, kita akan buat Ustaz Muhammad kita akan buat bangunan tandas. Bangunan tandas ada 10 lot tandas tepi ni. Belah sini kita akan buat 2 bangunan 2 tingkat, bawah tu kantin dan atas tu asrama pelajar. Kiri kanan lah macam tu, macam wing dia ni. Kemudian saya semat di belakang sana kita akan buat 10 unit rumah warga emas, panjang macam rumah teres tu, batu buat bagi elok-elok sikit lah. Dan kita akan gantikan dengan yang tu kita akan buat kemudian kita akan beli tanah di belakang tu, sebelah belakang rumah Cikgu Matun tu. Belakang tu kita akan beli tanah tu berkeluasan lebih kurang 2 ekar dengan harga lebih kurang RM350,000. Kemudian saya semat dan kita akan buat track aktiviti sukan untuk walking, untuk berjalan sebagainya lah, dengan kos keseluruhannya mencecah RM5 juta. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebab itulah program kutipan wakaf kita sepanjang Ramadan ni insya-Allah. Dan kita target insya-Allah kalau tak banyak pun kita target kita dapat dalam 4 juta dalam tahun ni, bulan ni insya-Allah. Mangan pilah saya datang. Kan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudah. Sebenarnya asrama kita tu dhaif sangatlah. Kita dah kat 10 tahun dah asrama sementara kita. Sama juga tu rumah makcik-makcik tu sama. Umur dia pun sama. Jadi macam mana jadi kat situ macam tu lah. Tambah-tambah kat sini depa besi pun depa rekah. Lagi maklum lah. Jadi kita nak upgrade, kita nak buat asrama tu lebih cantik sikit lah insya-Allah. Jadi itulah yang nak saya sampaikan dan mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.